من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang dan ruang untuk kita baiki diri kita menjadi mukmin muttaqin, menjadi hamba yang sentiasa taat setiap perintah yang diperintahkan kepada kita untuk kita buat dan tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati-hati kita semua untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah sehingga ditakdirkan suatu masa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni kita ambil sikit masa untuk memperingatkan diri kita semua tentang perkara kepentingan ilmu, khususnya dalam masalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung hadis pada bulan lepas tentang kelebihan, kepentingan kita mencari ilmu. Antaranya seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Nabi Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'itqi alfi raqabah wa nadharuka ila wajhil 'alim khairul laka min alfi faras tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'ala al-'ilmi khairul laka min 'ibadati alfi sana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, duduknya engkau satu saat pada majlis ilmu padahal tiada engkau menyentuh akan qalam. Dengar majlis ilmu tapi pen pun tak ada, buku pun tak ada, dan tiada engkau menyurat satu huruf jua pun. Tulis tak tulis, kita dengar je. Pen tak ada, buku tak ada, nota pun tak ada. Maka ia terlebih baik daripada merdekakan 1000 sahaya. Maksudnya kalau hak ada pen tu lagi hebatlah. Hak ada pen, hak ada kitab catat setiap apa yang dia dapat, itu lagi hebat. Paling minima kita dengarkan telinga kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Nabi sebut kat kita, jadilah kamu salah seorang di antara 4 golongan. Yang pertama apa dia? Aliman, orang yang alim, orang yang ada ilmu. Dengan ilmu tu kita boleh sampaikan kepada orang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muta'alliman,
orang yang menuntut ilmu, dia ada pen, dia ada buku, dia catat setiap apa yang dia dengar. Kalau tak boleh juga jadi macam tu, jadi golongan yang ketiga, mustami'an. Dia guna telinga dia ni hanya mendengar, walaupun pen tak ada, buku tak ada. Tu pun hebat juga. Dan yang keempat, muhibban. Jadilah orang yang kasih kepada ilmu, suka tentang ilmu. Walan takun khamisan, jangan kamu jadi golongan kelima. Fatahli, kamu akan dibinasakan oleh Allah. Kamu akan dijauhkan daripada hidayah dan taufik Allah. Siapakah mereka? Tak suka kepada majlis ilmu, tak suka kepada ilmu. Itu bahaya. Wa nazaruka ila wajhil alim, lihat orang alim itu orang soleh, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah ni, tengok muka dia pun dapat pahala dah. Kan? Lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan pada jalan Allah. Tengok tok-tok guru kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, masya-Allah, tengok muka pun dapat pahala. Kan? Itu kita tak buat lagi, tapi kita tengok muka orang yang baik pun dapat pahala. Dan memberi salam engkau ke atas orang yang berilmu, maka terlebih baik ia daripada ibadat 1000 tahun, yakni ibadat sunat. Kenapa kelebihannya begitu hebat? Orang yang menuntut ilmu, orang yang ada ilmu. Karena ilmu itulah dapat menjaga hidup kita di atas dunia. Tanpa ilmu, kita akan sesat di atas dunia. Kita ada pada hari ini, kita boleh mengerjakan solat dengan baik, kita boleh main solat jemaah, kita boleh baca Quran, kita boleh makin tahajud, adalah dengan petunjuk dan bimbingan ilmu yang kita ada. Betapa ruginya ketika mana peluang yang Allah bagi ini kita tak manfaatkan untuk mencari ilmu. Arwah almarhum Tok Haji Saleh, dia kata apa? Saya teringat lagi masa duk mengaji kat dia dulu. Dia kata Allah bagi kita nikmat mata, telinga, kaki. Allah bagi kita nikmat kereta, Allah bagi kita nikmat motor, Allah bagi nikmat isteri, nikmat suami, nikmat anak-anak, Allah bagi duit, Allah bagi semua nikmat kita di atas dunia ni, bahagianya kita. Tapi kita tak gunakan setiap nikmat yang Allah bagi tu. Cari ilmu untuk keluar kita daripada kejahilan, maka kita akan tanggung dosa setiap saat dalam hidup kita sampai kita bertemu dengan Allah. Rugi dah, rugi ya. Nyawa masih ada, sihat tubuh badan, tapi tak mau pergi cari ilmu macam mana nak kenal Tuhan. Cukupkah kita hanya tahu, orang tanya kita siapa Tuhan kamu? Allah. Cukuppah? Tak cukup. Sedangkan kalimat syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan setakat 2 kalimat itu, tapi di sebaliknya ada 68 aqaid iman yang wajib kita belajar. Bukan setakat 2 kalimat itu saja. Kalau setakat 2 kalimat itu hanya bermain di lidah, tapi tidak meresap dan masuk ke dalam hati kita, bahkan dalam amalan kita. Maksudnya ada lagi di sebaliknya yang tersirat ataupun yang tersurat itu 68 aqaid iman. 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Kan? Sifat harus bagi Allah Ta'ala, sifat wajib bagi Nabi, sifat harus bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Semuanya terangkum dalam 2 kalimah syahadah. Maka kita kena cari, kita kena belajar supaya jelas akidah kita kepada Allah. Baru tak goyang hidup kita. Kita takkan goyang main pilih iblis hebat terang mana pun, syaitan terang mana pun, manusia nak hasut kita supaya keluar daripada jalan reza Tuhan, kita tak akan ikut. Pasal apa? Akidah kita dah simpul dengan kuat. Yakinnya kita kepada Allah sampai peringkat tu. Jadi kita kena cari, kena cari. Sebab tu penting tentang perkara yang ada kait tentang menuntut ilmu. Dan riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang berilmu. Kita berjalan saja daripada rumah kita nak pergi cari orang yang berilmu untuk kita mengaji. Tengok Imam Syafi'i daripada Iraq berjalan pergi ke Mesir. Jauh. Jauh.
Dulu bukan ada kenderaan seperti mana kita pada hari ni, boleh naik kereta, boleh naik motor, boleh naik kapal terbang. Dulu tak ada, naik unta, kuda je, ataupun paling kurang jalan kaki. Nak pergi satu tempat ke satu tempat tu sangat jauh, makan masa berbulan-bulan, semata-mata untuk dapatkan sepotong hadis sahaja. Kita ni alhamdulillah, ulama-ulama kita himpun habis hadis duduk dalam satu kitab, baca saja, dengar saja. Kalau tak boleh baca, dengar. Maksudnya mudah kan? Mudah. Itu pun ganjaran yang sangat hebat. Kita tak payahlah pergi merantau, pergi cari jauh-jauh. Di sekeliling kita ni pun sangat banyak perkara yang ada kait tentang ilmu pengetahuan. Maka kita kena cari kan? Adalah baginya tiap-tiap langkah dia dikira 100 kebajikan. Satu langkah 100 kebajikan. Kita pi tu nak cari orang yang berilmu, setiap langkah daripada rumah kita itu nak pi tempat tok guru tu, nak pi masjid, nak pi surau, semata-mata nak mendapatkan satu ilmu. Satu langkahnya dikira 100 kebajikan. Masya Allah. Lebih banyak kita main sembahyang jemaah. Tapi orang ni dia salah faham. Minta maaf dah saya sebut. Banyak orang dia salah faham. Sembahyang jemaah tu bagi dah. Adakah dia mengetahui hukum sembahyang jemaah itu fardu kifayah? Menuntut ilmu itu fardu ain. Habis-habis sembahyang jemaah start motor balik. Maksudnya dia tak memilih suatu perkara yang wajib, dia memilih suatu perkara yang sunat, dia tinggalkan yang wajib. Sedangkan menuntut ilmu tu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa kulli muslimatin. Tapi sebaiknya buat dua-dua lah. Sembahyang jemaah jangan tinggal, menuntut ilmu jangan tinggal. Itulah yang paling baik. Pasal apa? Pasal supaya kita boleh melakukan ibadat dengan jelas. Khususnya dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang ni Masya Allah banyak perkara yang kadang-kadang kita melakukan kesilapan dalam solat. Semalam saya mengajar di satu tempat belah sidang. Ada seorang tanya soalan tentang sembahyang. Makmum yang masbuk, makmum yang masbuk, dia terlena ketika mana duduk tasyahud awal. Makmum yang muafiq, dia terlena ketika mana duduk tasyahud awal. Dia letih, dia duduk perli kawan dia tanya soalan. Kawan dia terlena duduk tasyahud awal. Tiba-tiba dia terdengar tu imam kata Allahu Akbar. Dia pun terkejut, daripada lena terus bangkit. Orang terkejut orang terkejut ni terus bangkit. Dia menganggapkan bahawa takbir intiqalat tadi adalah imam bangun daripada tasyahud duduk berdiri. Apabila dia bangun berdiri, rupanya takbir intiqalat imam tadi rokok. Masa imam bangkit tadi ni, dia tak sedar. Dia tak sedar. Dia bangkit tengok-tengok imam rokok, makmum lihat di depan dia semua rokok. Jadi dia terpinga-pinga apa yang patut dia buat. Sedangkan dia muafiq. Hukum muafiq wajib membaca Fatihah dan tak boleh tinggal walau satu huruf daripada surah Fatihah. Adakah dia boleh rokok dengan imam? Jadi dia terpinga-pinga. Lain kali dia buat apa? Dia tak tahu nak buat apa, dia mufarakah daripada tu imam. Ni yang kita katakan pentingnya ilmu pengetahuan tadi. Sebab itu dalam masalah tu lah, ringkaslah cukup, kan saya nak mengajar bab tu kan, tapi nak cerita tentang pentingnya ilmu tadi pentingnya ilmu. Kalau pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata apa? Hukum muafiq berubah kepada masbuk. Hukum muafiq berubah kepada masbuk asal dia muafiq, dia takbir dengan imam. Tapi oleh kerana timbul masalah tadi, hukum tu berubah kepada masbuk, maka kewajipan baca Fatihah tu sudah gugur daripada dia. Terus saja rokok bersama imam, dapat rakaat. Kalau orang tak ada ilmu, dia boleh buat macam tu tak? Dia tak tahu nak buat apa. Kalau Syekh Ramli kata apa? Syekh Ramli pula kata tak boleh rokok. Pasal apa? Dia muafiq. Dia wajib membaca Fatihah dan diberi keuzuran kepada dia sampai 3 rukun panjang imam. Rokok, sujud pertama, sujud kedua untuk imam, untuk dihabiskan Fatihah.
Tok Imam sujud kedua, dia baru habis Fatihah dan dia rokok, maka dia dikira dapat rakaat. Maksudnya kita boleh pilih salah satu di antara dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tu penting ilmu. Satu lagi, antara kesilapan mudah orang buat, masbuk, dia main lambat, imam tengah sujud, dia baru main. Ada dua situasi yang macam tu. Ada orang dia akan tunggu untuk imam bangun baru dia takbir. Ada sebahagian lagi dia tengok tok imam sujud, dia terus takbir dan terus sujud. Maksudnya dua-dua boleh, tak ada masalah. Masa kalau kita ikut tok imam masa sujud, kita tak dapat rakaat tapi kita dapat pahala. Rakaat tak dapat tapi dapat pahala. Tapi masalahnya apabila imam tu sujud, ni orang tak ada ilmu kita pun takbir Allahu Akbar, kita nak ikut tok imam sujud, maka kita pun turun sujud. Ketika mana kita turun sujud, imam panggung kepala dia. Imam panggung kepala dia sebelum dahi makmum tadi mencecah tempat sujud. Imam bangkit, dia pergi sujud, maka batal sembahyang makmum tadi. Tak boleh. Macam tu juga sujud sejadah, sujud tilawah. Dia duduk sibuk baca Fatihah sebab dia main lambat, baru baca setengah surah Fatihah, imam sujud tilawah. Allahu Akbar. Pagi Jumaat pagi Jumaat dia pun sujud tilawah. Dia duduk pedekai surah Fatihah, sedangkan Fatihah itu kita boleh kerak dia, maksudnya dia tak terputus, berhenti kalau sampai ihdinas siratal mustaqim, berhenti dan tu terus sujud dengan tok imam makin sambung Fatihah balik. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalau kita tak faham, kita perhabis surah Fatihah, habis surah Fatihah baru kita nak sujud tilawah. Apabila kita turun sujud, tok imam makin, kita pergi terus juga sujud, batal sembahyang makmum. Tu antara tempat-tempat yang sering kali kita buat salah. Banyak banyak masalah dalam masbuk muafiq ni, masya-Allah. Sebab tu pentingnya ilmu untuk pandu kita sama ada solat kita itu sah ataupun tidak. Jadi kaedah dia maksudnya kena cari, Okey, baik. Maka apabila duduk ia dalam majlis ilmu dan mendengar ia majlis ilmu, dengar ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, kita dengar. Jangan sembah. Saya tok guru saya. Baru ni dia main Masjid Taman Puda. Dia main ke Malaysia, dia main Masjid Taman Puda. Lepas tu tarik main Masjid Laguna. Dua-dua timbul masalah. Dah kita menjadikan laziman macam tu. Tapi tok guru saya ni dia straight. Orang Indon. Dia straight. Tiba-tiba masa dia duduk mengajar tu, masa dia tengah-tengah duduk mengajar tu, orang duduk bising di luar. Duduk sembang di luar. Dia buat apa? Dia tutup kitab, dia baca doa, terus start kereta balik. Orang lah heran, pasal apa? Pasal apa? Baru ni main Masjid Laguna. Kuliah subuh. Main Masjid Laguna, kan orang lah mungkin dia salah faham. Orang lah ni dia sebahagiannya dia tak pakai kitab, dia pakai tablet kan. Dia pakai tablet untuk catat tu. Orang muda lah ni, dia tak pakai kitab, dia tak pakai buku, dia ambil tablet tu, dia catat dalam tablet tu. Mungkin pandang sisi dia duk main dengan laptop. Tutup kitab balik. Disiplin ilmu. Tu kata, bukan senang nak dapat ilmu. Payah. Payah nak dapat ilmu ni. Payah. Nak dapat ilmu ni. Payah. Tu kata hebat tak hebat Imam Syafi'i. Kita tengok macam tu tak masuk-masuk lagi pun. Tapi Imam Syafi'i ni ingatan dia masya-Allah sangat hebat. Dia tengok sebelah, nampak sebelah, terus masuk dalam kepala kita. Itu pun satu masa dia pergi mengadu kepada Imam Waqi'. Dia kata, Tok Guru, pasal apa lah saya ni payah sangat nak boleh ilmu ni, payah sangat nak masuk. Tok Guru Imam Waqi' ni kata apa? Al-ilmu nurun wa nurun la yuhda lil'asi. Ilmu ni cahaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dia tak akan masuk dalam hati orang yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang berilmu, faqih. Orang yang berilmu dia faqih pula. Dia beramai dengan ilmu dia. Dia mengetahui selok-selok sesuatu masalah. Yang memberati dengan warak, dia jaga penglihatan dia, jaga diri dia daripada segala perkara yang boleh merosakkan diri dia. Warak. Warak ni bukan maksud, bukan yang bermaksud pakai kain cari, pakai selak cari, pakai selekeh dah. Bukan tu bukan warak. Warak ni contoh dalam bab makanan. Kita pun kena warak dalam bab makanan. Tambahlah suasana hari ni, Masya Allah. Maksudnya orang warak ni dia tak akan makan di tempat yang tidak yakin kepada diri dia. Contoh apa? Dia tak akan makan di tempat kedai orang yang masak tu tak semayang. Dia tak makan. Dia warak. Walaupun boleh dia nak makan, tak salah. Tapi dia warak nak jaga hati dia daripada masuknya benda syubhat. Dia kedai-kedai yang tak semayang, dia tak akan singgah. Dia tak akan singgah dan dia tak akan makan. Tu orang warak, dia jaga. Duduk depan kita bercakap, cakap benda-benda yang baik, benda-benda yang tak mengumpat orang, benda-benda yang tidak menyakitkan orang. Tu orang yang warak. Kan kita balun semua. Mengalapak lah hingga hotel kita. Kan? Maksudnya jaga, jaga pemakanan. Jadi satu orang yang alim, faqih yang memberati dengan warak terlebih payah atas syaitan untuk tipu dia. Syaitan dia payah nak tipu. Nak mohong dia tak boleh. Daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi warak. Maksudnya apa? Orang yang berilmu, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Banding dengan seorang lagi sebelah dia, seorang abid, ahli ibadat, sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Lebih mulia orang yang sembahyang 2 rakaat dengan ilmu pengetahuan banding dengan orang yang sembahyang 1000 rakaat tanpa ilmu. Dia tahu habis tu. Rukun sembahyang 13, rukun sembahyang 13 ada 3 bahagi pula, 3 bahagian. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ada 5, takbir, Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, salam pertama. Rukun fi'li pula ada 7. Maksudnya dia boleh pecahkan. Sunat arba'an ada 8. Sunat hai'ah ada 23 perkara dalam sembahyang daripada takbir sampai salam. Maksudnya dia boleh perincikan berdasarkan kepada ilmu yang dia ada. Maka dia akan sembahyang dengan penuh khusyuk dan yakin. Pasal apa? Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu duduk tasyahud awal tu sunat arba'an. Dia tahu. Maka pentingnya ilmu. Kalau orang tak tahu, dia tak boleh beza yang mana sunat hai'ah dengan mana sunat arba'ah. Kan? Yang mana sunat arba'ah dengan sunat hai'ah. Kadang-kadang kita niatlah takbir. Allah, Allah, Allah sampai 3-4 kali tak lepas. Pasal apa? Duk masuk niat. Sahaja aku sembahyang fardhu isya 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Pasal dia duk baca tu yang panjang. Kan ada setengah orang Allahu Akbar. Ringkas ya kan? Ada setengah orang Allahu Akbar, panjangnya. Sedangkan niat itu cukup hanya setakat 3 syarat saja. Qasad, ta'aruz, ta'yin. Cukup. Bagi orang yang wahwai, orang yang syak, guna 3 ni. 3 syarat niat. Yang kata niat ni bukan baca, lintasan hati. Qasad, lintasan hati. Sahaja aku sembahyang, lintas sahaja aku sembahyang tu, lintaslah hati kita. Kan? Macam mana kita nak buat bagi bayang? Ta'aruz, tentukan sembahyang tu sembahyang apa? Fardu. Sahaja aku sembahyang fardu. Syarat yang ketiga, ta'yin. Kalau fardu apa? Insya'. Lintaslah hati kita, aku sembahyang insya'. Sah dah. Walaupun tak sebut 4 rakaat, ngikut imam, tunai kerana Allah Ta'ala. Yang wajib disebut dalam takbir dengan ra tu, Allahu Akbar. 3 benda tu saja.
Tapi kalau boleh sebut semua hak sunat hai'ah, 3 rakaat, 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala tu semua sunat hai'ah. Termasuk di antara 23 perkara sunat hai'ah. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat apa. Dan dia boleh disebut lepas takbir. Tapi masa takbir mesti disebut 3 benda ni. Sahaja aku sembahyang fardu isya, sahaja aku sembahyang fardu maghrib, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, lintas hati kita. Sat je kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu penting ilmu tu. Jika tu tak kira sembahyang jamak jamak dengan qasar pula lagi panjang. Jamak lagi panjang nak niat tu. Jadi maksudnya kena bina dengan ilmu, selamat kita. Sebab tu orang yang sembahyang sunat 2 rakaat yang ada ilmu banding dengan orang yang sembahyang 1000 rakaat tanpa ilmu, lebih mulia orang yang sembahyang 2 rakaat daripada 1000 rakaat tanpa ilmu. Sebab tu tuan-tuan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Dalam surah At-Tin. Kemudian Allah angkat darjat manusia ni di kedudukan yang kedua. Yang membezakan daripada manusia yang lain, apa dia? Inna dina indallahil Islam. Islam mengangkat kedudukan manusia lebih mulia daripada orang yang tak Islam. Kemudian Allah angkat kedudukan yang ketiga lagi mulia daripada orang Islam yang biasa. Siapa dia? Orang yang beramal soleh. Orang Islam beramal soleh, dia sembahyang lebih baik daripada orang Islam tapi tak sembahyang. Dan kemudian Allah angkat lagi kedudukan darjat yang keempat. Ini lagi tinggi. Apa dia? Orang yang berilmu. Dia Islam, sembahyang dia dengan ilmu. Lebih mulia daripada orang Islam yang hanya setakat beramal soleh tapi tidak ada ilmu. Sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, haji tak tinggal, tapi tak ada ilmu. Rugi tak? Rugi lah. Sebab tu ilmu ni dia menyelamatkan kehidupan kita di atas dunia. Ilmu tentang hidup di atas dunia, ilmu tentang macam mana duduk di alam barzah, duduk dalam kubur macam mana, ilmu macam mana kita nak tahu di padang mahsyar apa yang patut kita buat. Maksudnya ilmu tu nak bawa kita. Kalau kita tak tahu apa yang ada dalam kubur tu, apa yang akan menyeksakan kita, yang akan memberi nikmat, maka akan mensengsarakan kehidupan kita selepas hidup kita, yakni mati kita, maka kita akan mendapat penderitaan. Okey tuan, seperti mana kisah Barsisha. Kisah Barsisha ni masyhur, banyak kitab-kitab dah sebut tentang dia, seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Barsisha ni dia salah seorang pendeta, yakni ulama Bani Israel. Hidup dia 220 tahun. Panjang tak? Panjang. Kita 60 tahun pun rasa panjang 70 tahun. Allah panjangkan dia 220 tahun. Masya Allah, hebat. 220 tahun. Hidup dia panjang, umur dia. Dan dia terkenal sebagai orang yang berilmu, orang yang alim. Tapi malangnya di penghujung hidup dia, dekat nak mati tu, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Lain kali Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Tu bahaya. Bahaya. Maksudnya terpedaya juga dengan dunia. Orang yang berilmu pun terpedaya, apatah lagi kita orang awam yang tidak berilmu. Lagi mudah terpedaya dengan hasutan iblis dan syaitan. Dan sabda Nabi SAW, kelebihan orang alim atas orang abid. Abid ni orang yang beribadat. Kelebihan orang yang berilmu banding dengan orang abid, yakni ahli ibadat tanpa ilmu. Seperti bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Nak cerita hebatnya orang yang berilmu pengetahuan ni. Kan? Nak banding dengan orang yang tak ada ilmu ibadat. Sebab tu kita tengok hari ni suasana masyarakat kita hari ni jauh daripada suasana kehidupan sebagai orang yang berilmu. Kan? Kes cerai lah ni macam-macam, kes cerai artis. Saibang atau pecah aim habis. Maksudnya dia tidak ada ilmu. Pergi haji, nama saja pergi haji. Kan baru ni seorang hamba Allah, dia main jumpa saya.
Dia nak suruh ajak buat haji. Kan? Dia suruh nak ajak buat umrah. Pasal apa? Dia kata minggu depan nak pergi umrah. Jadi dia main ni nak suruh buat apa? Orang panggil diskusi lah kan? 3 hari. Suruh ajak habis buat umrah ni. Kan? Lepas tu dia kata saya bawa habis satu keluarga. Saya kata alhamdulillah banyak duit abang. Kan? Banyak duit abang. Dia kata alhamdulillah ustaz. Belum ni memang tak ada duit, tapi minggu lepas saya menang nombor ekor. Dia menang nombor ekor 30,000, bawa satu keluarga pergi umrah. Dalam hati saya kata apa bro? Jahilnya orang ni. Kan? Jahilnya. Maksudnya dia guna duit yang haram untuk bawa ahli keluarga dia pergi Mekah. Tunaikan umrah. Sah ke tidak? Dia pun tak tahu maksudnya. Kalau dia tahulah tentang haram, dia tahu tak boleh bawa duit haram pergi Mekah, dia tak akan mai cerita kat kita, dia akan rasa malu. Ni maksudnya dia boleh mai cerita kat kita dengan bangganya. Maksudnya dia tak tahu. Tu kata tak ada ilmu tu. Kalau dia ada ilmu, maka dia tak akan buat benda-benda yang tersebut. Kan? Pentingnya kita kan tentang perkara-perkara yang ada kait dengan amal ibadat mesti dibina dengan ilmu. Wa kullu amilin bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Setiap amalan yang kita buat, puasa, zakat, haji, sedekah, semualah perkara yang kata ibadat ni mesti dibina di atas dasar ilmu. Jika tidak, mardudatun la tuqbal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruginya kita. Ibadat dah umur tak panjang, 40 tahun saja, daripada umur balik sampailah kan umur kita mati. Berapa sangat kita ibadat kepada Allah? Tu kalau daripada kita balik, kita dah buat dah. Kalau balik lambat, 40 baru balik. Baru mula sembahyang umur 40. Mati umur 60. 20 tahun je ibadat. Kan? 20 tahun. Adakah 20 tahun itu boleh bagi jaminan kepada kita layaknya kita masuk syurga? Itu pun kita seriau. Takutnya. Kan? Tak kira tolak. Kan? Tolak jampok. Tengah-tengah tengok 10 tahun saja ibadat kepada Allah. Sikitnya kita. Kan? Okey, tuan. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyaknya pahala orang yang menuntut ilmu dan tinggi darjatnya berbanding dengan orang yang lain di hari akhirat. Orang yang ada ilmu ni darjat dia lebih tinggi daripada orang yang biasa. Di mana? Di hari akhirat kelak. Di atas dunia pun nampak dah. Dunia pun nampak dah. Orang yang ada ilmu ni nampak dah kehidupan dia di atas dunia. Apatah lagi di hari akhirat kelak. Dan satu riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Ya Tuhan, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Daripada Abu Umamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Taala, malaikat dan ahli langit serta ahli bumi dan ikan di dalam laut. Ikan di dalam laut kan? Dan semut duduk dalam busur dia. Semut duduk dalam sarang dia tu, busur dia tu. Sentiasa meminta ampun kepada Allah bagi orang yang mengajar dan orang yang belajar. Masya Allah kan? Makhluk-makhluk yang lain, bukan setakat manusia. Semut dalam busur dia, ikan duduk di lautan, sentiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah bagi orang yang mengajar dan bagi orang yang belajar. Mulianya orang yang belajar. Kelebihan dia. Sebab tu Ustaz Aminuddin, salah seorang ahli majlis fatwa dari Kedah, Ustaz Aminuddin Abdul Rahim, dia dah sebut dia kata depa buat lawatan pergi ke petani, pondok petani. Satu masa geng-geng tok guru ni depa pergi melawat pondok petani, nak tengok jumpa tok guru di sana. Ketika nak sampai di pondok tersebut, dia melihat ramainya orang belajar, orang-orang yang berumur pergi mengaji. Tiba-tiba jumpa seorang pakcik yang sudah berumur. Dia duk bawa kitab Munyatul Musalli tu. Kitab Munyatul Musalli hak lama, kitab turah tu, kitab aku ni tu. Kitab bab sembahyang bawa.
Lalu Ustaz Aminuddin tanya pakcik ni, pakcik duk mengaji lagi bab semayang ke? Pakcik masih duk lagi bab semayang. Apa jawab pakcik ni? Jawapan yang sangat menarik. Dia kata, Ustaz, saya ni daripada kecil sampai remaja sampai hari ni saya tak pernah tinggal mengaji bab semayang. Kerana apa? Kalaulah takdir Allah Ta'ala saya mati, ketika mana di padang mahsyar kelak buku saya Allah buka. Oh, dia jawab pandai. Ketika mana di padang mahsyar Allah buka buku saya, tengok-tengok, Masya Allah, semayang saya semua Allah tolak. Semayang saya ada cacat, ada macam-macam, tak sempurna. Sekurang-kurangnya saya boleh jawab depan Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, semayang aku ni banyak rosak sebab aku dalam proses nak belajar. Sampai aku mati aku duk belajar lagi tentang bab semayang ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa aku. Tu orang yang mengaji kan. Kalau orang tak mengaji nak jawab macam mana depan Tuhan? Tak boleh jawab kan? Tak boleh jawab. Ya Allah, ya Tuhan, semayang aku ni teruk pasal apa? Aku tak ada nak pergi masjid mengaji pasal kenduri banyak. Boleh jawab macam tu? Tak boleh. Aku sibuk dengan dunia kerja, pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam, tak dan. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Kita ada masa ruang, carilah. Nak tunggu masa kosong, tak ada. Dalam hidup kita tak ada. Nak cari masa kosong, takkan main. Dalam kesibukan itu seliklah kekosongan yang ada. Nak pergi berzikir, nak baca Quran, nak mangkit sembahyang sunat, nak buat baik, nak main mencari ilmu, selit-selit. Kalau nak tunggu betul-betul kosong masa, saya rasa tak ada lah. Sibuk. Semua sibuk. Semua ada komitmennya masing-masing. Kalau tunggu masa tu, lepas mati kosong. Lepas kita mati kosong masa panjang. Tapi nak buat apa dah, tak ada nilai dah. Lepas mati tak ada dah apa yang kita nak kan. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahawa menilai kepada pemerdekaan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka Jahannam, maka tilik olehmu, perhati olehmu. Tilik ni perhati. Perhatilah olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Perhati orang yang belajar ilmu. Maka demi Allah, diri Muhammad dengan tangan qudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu pergi dan datang, pergi mai balik untuk ilmu, kepada pintu orang yang alim, orang yang ada ilmu, melainkan ditulis oleh Allah baginya tiap-tiap langkahnya ibadat setahun. Satu langkah seolah-olah dia melakukan ibadat 1 tahun, dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai di dalam syurga Allah, dan berjalan ia di atas bumi, dan bumi minta ampun bagi dia kepada Allah di atas setiap dosa dia di atas dunia. Masya Allah, mulia. Setiap langkah kita daripada rumah tu, keluar dari rumah, lillahi ta'ala. Aku main ni kerana Allah Ta'ala, bukan nak tunjuk ke orang. Aku beli baju baru nak main tunjuk ke orang. Kadang-kadang kita niat tu tak betul. Maksudnya betulkan niat balik. Aku main masjid ni pasal apa? Nak tunjuk aku rajin main jemaah kah? Tak. Tanggungjawab aku kepada Allah. Aku baca Quran pasal apa? Nak tunjuk ke orang kah? Tak. Itulah tanggungjawab kita kepada Allah. Kalam Allah mesti dibaca. Maksudnya lillahi ta'ala. Semua yang kita buat atas dunia ni semua untuk Allah, bukan untuk kita. Daripada kita bangkit tidur sampai kita pejam mata, semuanya untuk Allah. Bila untuk kita? Lepas kita mati. Lepas kita mati, itulah untuk kita yang sebenarnya. Tak perlu semayang, tak perlu puasa, tak perlu keluar zakat, tak perlu sedekah, tak perlu buat baik ke orang. Kita hanya merasa nikmat di akhirat kelak dengan kebaikan yang kita buat atas dunia. Jadi sabar sah. Maksudnya hidup atas dunia ni kena sabar. Sakit, sabar sah, jangan merungut. Last kali apa dia? Kalau teruk sangat sakit, last kali apa dia? Mati. Lepas mati tu baru kita akan rasa nikmat hidup. Tak sakit dah, tak mati dah. Sebab Allah akan matikan makhluk yang bernama kesakitan. Allah akan matikan makhluk yang bernama kematian. Semua akan mati habis makhluk-makhluk. Tu semua makhluk. Kematian, kesakitan, kebahagiaan, kedukaan, semua tu makhluk Allah Ta'ala. Tapi di akhirat Allah akan matikan semua. Kita tak mati dah.
Sebab Allah dah matikan makhluk yang bernama kematian tu. Sampai bila-bila? Kalau duduk dalam syurga, sampai bila-bila? Kalau duduk dalam neraka, na'udzubillah min zalik, khalidina fiha. Kan? Jadi itulah hakikat hidup kita sebenar. Jadi jangan terpedaya dengan dunia. Rugi kita. Okey, tuan. Dan riwayat sikit lagi. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaatkan dia dengan ilmu tersebut pada akhiratnya. Belajar tentang alam kubur. Satu bab je. Kan? Belajar tentang alam kubur. Pasal apa? Untuk bagi manfaat kepada kita di akhirat. Supaya kita takut nak masuk dalam kubur ni, maka kita bersedia siap-siap. Banyakkan amal ibadat, banyakkan baca Quran. Pasal apa persediaan? Kita tahu ilmu tu mengajar kita, kalau aku tak buat apalah atas dunia, kata ibadat, duk kejap dunia, aku akan diazab dalam kubur. Maksudnya memberi manfaat ke tidak? Di alam akhirat memberi manfaat. Dan juga manfaat kepada dunianya. Akhirat dan dunia. Nescaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7,000 tahun puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya. Lebih baik. Maksudnya kita belajar satu bab di antara bab ilmu yang memberi manfaat untuk akhirat dan tentang dunia. Lebih baik kita puasa 7 tahun, 7,000 tahun. Lebih baik puasa 7,000 tahun dan sembahyang pada malamnya. Lebih mulia kita belajar ilmu pengetahuan. Tapi kalau puasa 7,000 tahun, sembahyang pada malamnya dengan berilmu, lebih baiklah. Lebih baik. Yang maksud di sini ialah puasa 7,000 tahun, sembahyang pada malamnya tanpa ilmu. Lebih mulia kita belajar mengaji bab ilmu, satu bab yang akan memberi manfaat untuk kita di hari akhirat dan juga kehidupan kita di atas dunia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyul babuha. Aku bendaharaan ilmu dan Sayyidina Ali pintunya, pintu ilmu. Okey, baik. Maka tak kala mendengar segala khawarij akan hadis ini, orang yang khawarij akan hadis ini, hasad mereka di atas Sayyidina Ali, maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka, kita tanya dia 10 soalan. Oleh kerana Nabi kata Ali ni pintu ilmu. Nabi kata aku ni pembenaran ilmu, Ali ni pintu dah. Alimnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang lain semua pakat dengki kat Sayyidina Ali. Lalu mereka main ramai-ramai orang yang hebat, bijak pandai ni main nak tanya 10 soalan kepada Sayyidina Ali. Nak tengok betulkah kata Rasulullah kata Sayyidina Ali ni hebat? Betul ke tidak? Maka ditanyalah 10 soalan kepada Sayyidina Ali. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya, wahai Ali, ilmu afdalkah ataupun harta? Yang mana lebih mulia, ilmu dengan harta? Soalan sama tapi jawapan dia berbeza. Hebat Sayyidina Ali. Orang tanya 10 soalan yang sama tapi 10 soalan jawapan dia berbeza. Yang pertama soalannya, yang mana lebih baik, harta dengan ilmu? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Apa dalilnya? Dalilnya kerana ilmu dipusakai oleh para anbiya, para nabi, dan harta dipusakai oleh Qarun, Syaddad dan Fir'aun dan seumpamanya. Ilmu ni mai daripada para nabi, para anbiya, tapi harta kalau dia tamak, dia mai daripada Fir'aun dan Qarun. Soalan yang kedua bertanya lagi, maka jawab ilmu afdal daripada harta kerana ilmu itu memelihara akan daku dan harta engkau pelihara akan dia. Ilmu boleh jaga kita, tapi kalau harta tidak. Harta tak boleh jaga kita, kita yang jaga harta. Tapi kalau ilmu, kita tak payah jaga ilmu, ilmu tu akan jaga kita. Ni jalan nak pergi syurga macam ni. Kalau hal langkah pergi tepi tu, tu jalan pergi neraka. Duk pergi gagah juga jalan tu, masuk neraka. Maksudnya ilmu jaga kita daripada dibakarlah api neraka. Tapi harta dia tak boleh jaga kita. Kita yang jaga harta. Tu beza tak? Soalan sama tapi jawapan dia berbeza. Jawapan yang ketiganya,
Ilmu itu lebih afdal daripada harta kerana punya harta itu banyak musuh. Orang yang ada harta banyak, musuh dia ramai. Adik-beradik yang musuh dengan dia pun ramai. Pasal apa? Harta banyak. Tetapi orang yang berilmu banyak kawannya. Kan? Orang yang berilmu banyak kawan. Dan yang keempat, ilmu itu lebih afdal daripada harta kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia semakin kurang. Bagi ke orang, kuranglah harta kita. Tapi ilmu, semakin banyak kita bagi ke orang, semakin banyak Allah tambah kepada kita. Tak percaya, cuba tengok. Kita tahu sikit jabat sembahyang, boleh ajarkan anak kita. Dia akan tambah. Dia akan tambah. Saya duk mengajar kitab Munyatul Musalli. Saya dah silap 10 tahun dah. Saya dah ulang kitab tu. Semakin banyak mengajar, semakin banyak saya tak tahu. Masalah ni tak nak jumpa ni. Masalah-masalah baru. Maksudnya Allah dia buka sikit. Sebab tu masa mengaji kat Teruja Saleh tu, mengaji kat dia kitab Baqarah, kitab tauhid tu, 6 bulan tak faham. Tak nampak apa. Tok guru ni mengajar apa? Dah lah satu bahasa tok guru tu, bahasa Sikh. Tak boleh nak tangkap. Lepas tu kitab pula payah. Lain kali pergi jumpa dia. Saya ni mengaji 6 bulan dah tak nampak kepala ekor. Tak nampak kepala ekor, tak faham. Dia kata sabar. Itulah jawapan tok guru. Sabar. Dia kata sabar. Ni gelojoh sangat mengaji. Baru 6 bulan. Aku mengaji dulu 20 tahun. Dia kata mengaji di Mekah. Baru mengaji 6 bulan tak sabar dah. Kita pun sabar lah. Alhamdulillah. Tapi panjang lah masa dia. Tapi kena sabar. Allah akan buka pintu-pintu ilmu kepada kita. Lagi apa jawapan lagi? Yang kelima jawapan Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta kerana mempunyai harta itu diseru dengan nama bakhil dan celah. Orang yang kedekut. Orang ada harta, kedekut. Orang panggil apa dia? Bakhil. Orang panggil dia kedekut. Tapi orang yang ada ilmu akan dipanggil dengan nama-nama yang mulia. Nama-nama yang baik. Bukan panggil dia kedekut dah, panggil nama-nama yang baik. Kemudian yang keenam jawapan dia, ilmu lebih afdal daripada harta kerana harta nak dipelihara akan dia daripada pencuri. Tetapi ilmu tidak perlu dipeliharakan daripada pencuri kerana ilmu itu akan jaga kita. Harta kena jaga, tidak pencuri dia ambil kan. Tapi ilmu kita tak habis jaga. Pencuri pun tak mau tentang ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuhnya, ilmu afdal daripada harta kerana orang yang mempunyai harta akan dihisap akan dia pada hari kiamat. Semakin banyak harta, semakin teruk dia di hari akhirat kelak. Akan dinilai satu persatu. Tetapi ilmu akan memberi syafaat kepada pemilik dia pada hari kiamat. Ilmu akan bagi syafaat kat kita. Harta tak boleh. Ilmu akan bagi syafaat. Yang ke-8-nya, ilmu afdal daripada harta kerana harta akan binasa apabila lama masanya. Tetapi ilmu semakin panjang masanya, semakin banyak pengalamannya kepada kita. Dia tak akan binasakan kita ilmu. Tapi harta tak akan hancur. Semakin lama dia akan hilang. Yang ke-9-nya, ilmu afdal daripada harta kerana harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Banyak harta kedekut keras hati kita. Tapi ilmu banyak, dia menjadi cahaya dalam hati kita. Dan yang terakhir, yang ke-10, ilmu afdal daripada harta kerana yang mempunyai harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya. Fir'aun kaya, mengaku jadi Tuhan. Fir'aun, Qarun, orang yang manusia yang paling kaya atas dunia, mempunyai gedung harta yang Allah terbalikkan di bawah perut bumi. Sebab tu sampai hari ni ada di bumi Mesir satu tasik di Fayyum, satu nama tempat, tasik Qarun orang panggil dia. Situlah tempat Allah tenggelamkan gudang Qarun, harta dia. Sampai lah orang nak cari harta Qarun banyak. Tak jumpa-jumpa. Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Tetapi orang yang ada ilmu dia akan merasa rendahnya diri dia dengan kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu, kita akan semakin tunduk kita kepada Allah, bukan semakin mendongak.
Kan? Orang yang semakin baik, semakin alim, semakin ilmu, semakin banyak dia mengaji, dia semakin tunduk. Dia semakin rasa rendah diri dia dengan Tuhan. Beza dengan orang yang ada harta, Allah bagi harta banyak ke dia semakin belagak. Mula dia merongak kepala dia. Kan? Tu bahaya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesimpulan dia, berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa siapa berpindah randah kerana belajar ilmu, yakni ilmu yang berkaitan dengan Allah Taala, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf tentang hati, maka akan diampun baginya dahulu daripada dosanya, dan daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya. Maksudnya sebelum langkah lagi, kalau niat dia nak pergi mengaji, Allah dah kira dah, Allah dah ampunkan dosa dia. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak apa yang kita dengar dan apa yang kita belajar, Allah SWT mudahkan bagi kita faham tentang sesuatu perkara, khususnya berkait tentang amal ibadat. Yang kedua, jangan rasa putus asa. Maksudnya teruslah belajar, niatlah belajar sampai kita bertemu dengan Allah. Baca Quran pada masa yang sama, belajarlah ilmu tajwid supaya kita boleh betulkan setiap bacaan kita. Belajar. Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Maksudnya cari ilmu, insya-Allah ada manfaat dan kebaikan kita di dunia dan kebaikan yang hakikinya di hari akhirat kelak. Jadi saya rasa cukup setakat tu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita buka hati kita dengan hidayah dan taufik kepada kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wassallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma akhsin akhibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma habbibna ilayna al-iman wa karrih ilayna al-fusuq wal asyan. Allahumma ij'alna min ar-rashidin wa alhiqna bis salihin. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa أبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتبس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المزي ولا المجيء إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.